Selamat sejahtera dan selamat kembali ke channel Cikgu Tan. Hari ini Cikgu ingin sambung ke pendidikan moral tingkatan 1, unit 7, bijaksana memilih sahabat. Jadi, bab ini Cikgu akan mengajar kawan-kawan ataupun murid-murid macam mana kita nak memilih sahabat. Kerana terutamanya pada umur kamu sekarang ini, sahabat adalah amat penting kerana kamu sangat terpengaruh dengan sahabat yang di sekitar anda. Baiklah, sebagai tanda sokongan, jika kamu belum subscribe channel Cikgu, silalah tekan subscribe dan jangan lupa tekankan lonceng notification supaya tidak ketinggalan video Cikgu yang seterusnya. Baiklah, kita mula sekarang. Bab yang pertama, kita cuba membanding bezakan ciri sahabat positif dan negatif. Sahabat yang berciri positif adalah sahabat yang akan memberikan pengaruh yang baik kepada anda. Selepas kamu bergaul dengan sahabat yang positif, mungkin kamu juga akan mengikutlah segala yang baik daripada dia. Mungkin kamu akan jadilah orang yang sopan santun, mungkin orang yang rajin. Inilah pengaruh yang baik. Okay? Akan membentuk tingkah laku yang mulia dalam diri anda. Seperti yang tadi cikgu katalah, mungkin kamu akan jadi orang yang bersopan santun, orang yang tahu menghormati orang tua, membantu cikgu, orang yang rajin, belajar. Inilah tingkah laku yang mulia. Okay? Dan sentiasa menegur dan memberi nasihat. Sahabat yang positif, dia akan menegurkan segala tingkah laku yang salah daripada kita. Jika kita buat salah, dia akan menegur dan dia akan memberikan nasihat kepada kita. Yang last sekali ialah sahabat yang berciri positif akan sentiasa membantu dan juga memberikan dorongan kepada anda. Dia akan membantu kita sekiranya kita ada apa kesusahan. Dan sekiranya kita berasa kecewa ke, sedih ke, dia akan juga memberikan dorongan kepada kita. Manakala sahabat yang berciri negatif adalah sahabat yang akan memberikan pengaruh yang negatif kepada kita. Maksudnya pengaruh yang tidak baik. Okay? Hanya mementingkan dirinya sendiri. Sahabat yang negatif, dia buat apa-apa pun ialah untuk dia sendiri. Ataupun dia mungkin suruh kita buatkan sesuatu sebenarnya untuk kebaikan dia sahaja. Okay? 3, selalu membuat kamu berasa negatif. Kamu akan selalu berasa negatif, berasa mungkin marah ke, sedih ke, kecewa ke. Ini dia. Okay? Baik, sekarang kita cuba bandingkan dan ini terdapat di buku teks muka surat 74. Kita bandingkan ciri-ciri antara sahabat positif dan sahabat negatif. Okey, jika sahabat yang positif, dia adalah ikhlas. Maksudnya sekiranya dia membantu kita ataupun dia bergaul dengan kita, ialah secara ikhlas, secara jujur, bukan nak dapatkan apa-apa daripada kita. Okey? Dan sahabat yang positif juga akan memberikan prihatin kepada kita. Maksudnya akan mengambil berat terhadap kita. Dia adalah orang yang bersopan santun dan akan menggunakan masa dengan berfaedah. Sekiranya ada masa lapang, mungkin dia akan gunakannya untuk membuat ulang kaji ataupun untuk bersukan, untuk membantu ibu bapa. Dia tidak akan menggunakan masa ini untuk lepak atau untuk main sahaja. Okay? Manakala untuk sahabat yang negatif, dia ialah yang mengharapkan balasan. Sekiranya dia bergaul dengan kamu atau dia baik-baik dengan kamu, atau dia membuat sesuatu kepada kamu, akhirnya dia harapkan kamu memberikan sesuatu kepada dia juga. Dia mengharapkan balasan. Okay? Dan dia akan melanggar peraturan. Jika di dalam sekolah, dia akan selalu melanggar peraturan sekolah. Jadi akhirnya akan selalulah didenda oleh cikgu disiplin. Okay? Dia seorang yang mementingkan diri dan juga membaja masa. Jika ada masa pun dia gunalah untuk lepak sahaja. Buatlah sesuatu yang tidak berfaedah.
Tetapi ciri yang dikongsi bersama oleh sahabat berciri positif atau berciri negatif, maksudnya dua-duanya juga mempunyai ciri apa? Iaitu penghibur hati. Mungkin dua-duanya juga akan menghiburkan hati kamu. Okay? Jika kamu, maksudnya selepas kamu bergaul dengan mereka, mungkin kamu juga akan berasa happy, berasa gembira. Okay? Dan mereka akan memberikan bantuan. Sama ada sahabat positif atau negatif akan memberikan bantuan. Tetapi yang positif mungkin dia memberikan bantuan kepada anda ialah tanpa tujuan. Okay? Tanpa mengharapkan apa-apa. Tetapi yang jika negatif dia memberikan bantuan ialah dia nak kamu bagikan dia sesuatu nanti. Okay? Pada masa depan mungkin dia nak juga kamu buatlah sesuatu untuk dia. Ini perbezaannya. Baik. Apakah kebaikan memilih sahabat yang positif? Baiklah, kita lihat. Ini dalam buku teks muka surat 75. Kita tidak akan berasa sunyi dan keseorangan. Sekiranya kita ada sahabat di sekolah. Okay? Ataupun di luar. Semasa kita sedih ke, kita gembira ke, kecewa ke, ada apa-apa, ada orang kongsikan bersama dengan kamu. Jadi kita berasa, tidak berasalah sunyi. Okay? Dan bersama-sama melakukan aktiviti. Kamu dengan sahabat-sahabat kamu boleh bersama-samalah melakukan aktiviti yang berfaedah. Contohnya bolehlah belajar bersama, bolehlah bermain badminton bersama, bermain bola bersama. Okey? Dan yang ketiga, dapat menjalin silaturahim dan perpaduan dengan sahabat yang pelbagai kaum. Jadi jika kita nak bersahabat, kita nak mencarikan kawan, janganlah hanya carikan kawan yang sama kaum. Kita harus carilah sahabat yang dari pelbagai kaum. Okey, yang keempat, dapat belajar bersama-sama. Dapat belajar bersama-sama, membuat ulang kaji bersama. Okey, akhir sekali ialah mendapat bantuan dan sokongan moral secara ikhlas. Yang penting ialah ikhlas. Okey, kita bila perlukan bantuan, perlukan sokongan, sahabat positif kita akan dapat tolong kita. Okey. Baik, apa kesannya jika kita memilih sahabat yang negatif? Kesannya yang pertama, kita mungkin tidak disukai ramai. Ramai orang tidak suka bergaul dengan kita lah. Tidak suka berkawan dengan kita. Kerana mereka anggap kita juga jahat. Betul tak? Ini pelajar jahat. Nakal. Mereka tak suka kita. Okey. Yang kedua, pelajaran juga terjejas. Gagal. Kerana kamu tidak gunakan masa secara berfaedah kan? Jadi nanti akhirnya pelajaran kamu juga terjejas. Baik, yang ketiga, mungkin kamu akan dihukum dan didenda. Jika kamu masih ingat ciri sahabat yang negatif ialah melanggar peraturan kan? Jika kamu bersahabat dengan dia, kamu juga samalah. Akhirnya akan dihukum dan juga didenda. Baik, yang keempat, kamu akan menjejaskan nama baik diri dan keluarga. Jika kamu ikutlah tingkah laku mereka ataupun menyertailah segala aktiviti mereka, kegiatan yang tak baik, akhirnya kamu akan menjejaskan nama baik kamu. Orang lain akan katakan, siapa-siapa itu, jahatlah dia, kita tak mau berkawan dengan dia lah, dia macam-macam mana, inilah menjejaskan nama baik. Okey, mereka tidak akan menghormati kita. Dan sekaligus kita juga akan menjejaskan nama keluarga kita juga. Dia akan katakan, siapa-siapa ini ialah anak siapa. Jadi tengok, mereka juga akan mengutuk keluarga kita kan. Jadi keluarga kita mungkin juga akan rasa sedih nanti ibu bapa kita. Baik, yang kelima, kamu akan terjebak dalam gejala sosial. Gejala sosial itu termasuk apa? Termasuklah lepak, bergaduh, gangsterisme, menagih dada. Okay? Banyak lagi lah. Jadi mungkin kamu jugalah maksudnya terjebak, maksudnya kamu juga terlibatlah dalam gejala sosial ini. Akhirnya mungkin kamu nanti akan ditangkap oleh polis ke, ataupun didenda oleh sekolah atau digantung sekolah. Okay? Akhirnya menjejaslah masa depan kamu. Okay? Jadi
Berhati-hati semasa kamu memilih kawan. Okey, cara menjalinkan persahabatan tanpa mengabaikan keluarga. Itu terdapat di muka surat 77. Maksudnya, semasa kamu bersahabat pun, jangan abaikan keluarga. Cikgu mendapati bahawa sekarang ramai murid ni, semasa kamu berkawan ataupun semasa kamu ada kawan kamu biasanya akan pentingkan kawan daripada ahli keluarga kamu. Ibu bapa ke adik-beradik ke cakap apa kamu tak mau dengar. Tetapi kawan cakap apa ikut sahaja. Jadi dalam topik ini cikgu nak ajar kamu macam mana kita semasa kita nak menjalinkan persahabatan itu, pada masa yang sama kita juga tidak mengabaikan keluarga kita. Okey? Kita lihat yang pertama. Kita harus meluangkan masa yang lebih untuk keluarga daripada sahabat. Sepatutnya, okey? Masa kita dengan keluarga mesti lebih banyak daripada sahabat kita. Okey, meminta izin daripada keluarga sebelum berjanji kepada sahabat. Mungkin jika sahabat nak mengajak kamu keluar pada waktu malam ke atau bila-bila nak pergi main ke atau keluar dari rumah, kamu mestilah minta izin dulu. Ibu bapa mungkin dia mesti kata okey, dia membenarkan, barulah kamu boleh janji dengan sahabat kata kamu okey saya boleh keluar. Jangan sudah janji kepada sahabat sebelum kamu mendapat kebenaran daripada ibu bapa. Okey, yang ketiga, mengutamakan keluarga daripada sahabat apabila perlu membuat pilihan. Contohnya cikgu ada 2 pilihan bagi kamu. Satu ialah mengikuti ibu bapa mungkin balik kampung untuk menziarahi datuk ke nenek. Satu lagi ialah mungkin kawan kamu mengajak kamu pergi tengok wayang, pergi ke cyber cafe untuk main game. Kamu nak pilih mana satu? Nak dengan kawan keluar bersama dengan keluarga atau bersama dengan kawan? Sepatutnya kamu mesti keluar bersama dengan keluarga kamu. Mesti lebih utamakan keluarga. Baiklah, keempat, menjaga perasaan keluarga dan menerima nasihat yang diberikan. Contohnya jika ibu bapa kata, adik jangan keluar ya, sudah lewat, atau jangan main game sampai lewat malam, tidur awal, membuat ulang kaji. Kita mestilah dengar. Tahu tak? Mestilah dengar nasihat ibu bapa. Nasihat mereka ialah untuk kebaikan anda semua. Okey, jika ada yang tak mau ikut, tak mau peduli pun apa-apa nasihat ibu bapa. Maksudnya kamu tak tahulah menjaga perasaan ibu bapa. Mereka akan berasa sedih hati. Jadi, murid-murid mesti ingat ya, mesti menerima nasihat ibu bapa. Okey, akhir sekali, tidak bertindak keterlaluan demi memenuhi kehendak sahabat sehingga mengabaikan kepentingan diri dan keluarga. Maksudnya kamu buat apa-apa pun janganlah terlampau. Jangan ikut sahaja kawan. Sampai tidak pedulikan ahli keluarga, tidak mendulikan sendiri punya, itu hanya fikirkan kepentingan kawan sahaja. Kawan nak saya macam ni, kawan nak saya tanpa fikir sendiri. Mungkin ini tidak baik untuk kamu juga buat. Dan juga mungkin akan menyedihkan ibu bapa, kamu juga buat. Ini sudah terlampau. Okey? Buat apa-apa pun sebelum itu mestilah fikir. Fikir untuk diri anda dan juga fikirkan untuk keluarga anda dulu. Faham tak pelajar? Baiklah, cikgu berharap kamu faham. Baik, jadi bab ini sudah habis. Jadi cikgu sediakan quiz-quizy. Okay? Linknya cikgu sudah lampirkan di description video. Jadi cikgu berharap kamu semua boleh mencuba. Okay? Selamat mencuba dan jika boleh jawablah. Jawablah sehingga dapat 100 markah. Okey, terima kasih dan jangan lupa subscribe channel cikgu sebagai tanda sokong. Okey, bye-bye semua.